أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Tuan-tuan dan puan-puan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah alhamdulillah. Marilah sama-sama kita memperbesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah Allahu Akbar. Marilah kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah Subhanallah. Marilah sama-sama kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah la ilaha illallah, dan juga mentauhidkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dalam pekerjaan kita seharian, dalam kehidupan kita seharian akan sentiasa mendapat rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah sama-sama kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini dipermudahkan segala urusan, dan di samping dimudahkan segala urusan, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kesihatan, rezeki yang halal, keluarga yang sakinah, kerana semua itu adalah membawa kepada keberkatan dalam kehidupan dan juga membawa kepada mudahnya kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian, insya-Allah pada hari ini, hari Selasa 26 hari bulan Julai tahun 2021, kuliah takmir Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Selangor JAIS bersiaran daripada Surau 2 Al-Mursid, Kampung Sengayu, Kuala Selangor. Dalam rakaman program kuliah ini menggantikan kuliah bersemuka di surau berkenaan. Mudah-mudahan ia menjadi manfaat kepada kehidupan kita seharian, dunia dan juga akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian, kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan akidah, iaitu tauhid, rukun iman yang keempat, percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan kita masuk kepada tajuk kitab-kitab yang menjadi syariah. Apa makna syariah ni tuan-tuan? Syariah ini ialah perjalanan kehidupan kita
hukum-hukum, peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala ataupun undang-undang Allah Subhanahu wa taala untuk kita manusia melaksanakan dalam kehidupan kita seharian. Tuan-tuan pendengar sekalian, kitab-kitab Allah yang terbesar yang menjadi syariah ialah yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan di dalam kitab Taurat ini terangkan hukum-hukum syariah dan akidah serta keimanan yang besar yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang sebenar yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariah di dalam kitab Taurat ini yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan disampaikan kepada umatnya selaku seorang rasul dinamakan syariah Nabi Musa. Yang kedua, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Di dalam kitab Injil ini disebutkan perintah-perintah Allah Ta'ala menyuruh umat manusia mentauhidkannya dan melarang menyekutukannya dengan sesuatu benda atau dengan makhluk-makhluk yang lain. Syariat di dalam kitab Injil ini yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam dan disampaikan kepada umatnya selaku seorang rasul dinamakan syariah Nabi Isa. Yang ketiga, kitab Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Quran ini membawa kebenaran untuk mengesahkan benarnya kitab-kitab yang terdahulu yang diturunkan daripadanya, mengesahkan kebenaran kitab Taurat, kitab Injil dan juga kitab Zabur. Kitab Al-Quran ini mengandungi amar dan nahi, perintah dan juga larangan, perintah buat dan juga larangan jangan buat, wa'ad dan wa'id, janji baik dan juga janji jahat, khabar yang menggembirakan, berita tentang surga dan neraka, dan kisah-kisah umat yang terdahulu, kisah-kisah Nabi yang terdahulu ada disebut di dalam Al-Quran. Semua kisah Nabi 25 orang Rasul itu semua disebut dalam Al-Quran dengan terang dan jelas. Syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam kitab Al-Quran dan disampaikan kepada seluruh umat manusia selaku seorang rasul yang kafah, iaitu rasul untuk seluruh umat manusia, dinamakan syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat ialah kitab Zabur. Kitab Zabur ni tuan-tuan ada sedikit perbezaan. Kitab Zabur yang turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang mana yang hanya memuatkan fatwa-fatwa dan nasihat-nasihat serta peringatan-peringatan yang mesti dijalankan dan dilakukan oleh semua umatnya, tidak memuatkan syariah Allah dan hukum-hukum agama. Kerana Nabi Allah Daud alaihissalam hanya diperintahkan oleh Allah Ta'ala mengikut syariah yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam dalam kitab Taurat yang telah diutus menjadi rasul dan bawa syariah terdahulu. Oleh itu, kitab Zabur yang diturunkan oleh Nabi Daud alaihissalam tidak merupakan kitab yang mengandungi syariah ilahi, iaitu undang-undang ketuhanan ataupun peraturan-peraturan Allah untuk umatnya, dan kitab Zabur itu juga tidak menjadi sebuah kitab syariah. Ini kerana kita dalam kitab Zabur tidak membabitkan perkara-perkara yang berkaitan dengan syariah, sebagaimana dalam kitab Taurat, Injil dan Al-Quranul Karim. Dan tidak termaktub pula dalam kitab Zabur itu hukum-hukum agama yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla hukumnya. Tuan-tuan hadirin sekalian,
syariah ilahi ataupun undang-undang ketuhanan atau peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala yang dijalankan oleh umat nabi-nabi yang dahulu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Rasulullah telah dijadikan dan ditetapkan oleh Allah taala suatu syariat dan jalan agama yang wajib diikut oleh umat nabi-nabi itu masing-masing. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-48, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Maksudnya, bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, kami jadikan atau tetapkan suatu syariah dan jalan agama yang wajib diikuti oleh masing-masing kaum masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Jasiyah ayat yang ke-18, "Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa allazina la ya'lamun." Maksudnya, pada kesudahannya kami jadikan engkau wahai Muhammad dan utuskan engkau menjalankan satu syariah, jalan yang cukup lengkap dari hukum-hukum agama, maka turutlah akan jalan itu dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui perkara yang sebenar. Dalam syariah Nabi-Nabi yang dahulu, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahawa di antara perkara-perkara agama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukumnya telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah diperintah kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa dan Nabi Isa menjalankan syariah dan hukum-hukum agama Islam. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-19 Allah berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang di sisi Allah ialah agama Islam. Firman Allah SWT tersebut menegaskan agama yang diredai oleh Allah ialah agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam, umat manusia seluruhnya ialah agama Islam. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul membawa agama Islam. Mereka tidak membawa agama lain daripada Islam. Cumanya, kenapa sekarang ini timbul berbagai-bagai agama? Kerana ia telah diselewengkan oleh orang-orang yang menukar agama itu dengan sedikit keuntungan dunia. Jadi oleh itu berhati-hatilah tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian. Kalau cerita tentang agama ini, rujuklah kitab Al-Quran. Semoga kita tidak sesat di dunia dan kita berbahagia di akhirat. Berhubung dengan pelaksanaan hukum-hukum syarak, terdapat perbezaan di antara syariah nabi-nabi, di antara seorang nabi dengan seorang yang lain. Contohnya, syariah Nabi Musa AS tidak sama dengan syariah Nabi Isa AS. Kerana tiap-tiap seorang rasul itu mempunyai syariahnya sendiri yang sesuai dengan zamannya dan juga dengan kaumnya. Begitu juga syariah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlainan dengan syariah nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu daripadanya, di mana syariah Nabi Muhammad adalah menasahkan syariah nabi-nabi yang rasul-rasul terdahulu, memansuhkan syariah nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu. Justru itu hukum-hukum syarak dalam syariah nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu daripada syariah Nabi Muhammad SAW kini tidak boleh lagi digunakan atau diamalkan dalam syariah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sekarang ini ialah disebut sebagai zaman Nabi Muhammad SAW dan kitab yang kita guna pakai ialah kitab Al-Quranul Karim. Jadi dalam Al-Quran itu pada pertemuan yang lalu saya dah sebutkan, selain daripada akidah kepada Allah SWT dan juga akidah kita kepada rukun-rukun iman, ada disebut tentang
peraturan-peraturan Islam, rukun-rukun Islam, dan juga akhlak hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia, dan cerita tentang pembalasan di hari akhirat, hari kemudian, hari kiamat, dan juga cerita tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan dosa dan pahala, perkara-perkara yang ada kaitan dengan padang mahsyar, perkara-perkara yang ada kaitan dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan juga dalam Al-Quran itu kisah-kisah ataupun cerita-cerita nabi-nabi yang terdahulu, doa-doa untuk kita baca dan juga kita ikuti, sehinggalah kepada cara nak masuk ke rumah pun ada disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Hubungan kekeluargaan, pernikahan, perkahwinan, harta pusaka, kematian, dan berbagai-bagai disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Andainya umat Islam dan umat manusia yang membaca Al-Quran dan mentadaburnya dan mengikuti setiap inci apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, maka umat Islam dan umat seluruhnya dalam dunia ini akan baik tingkah lakunya, tidak berlaku rasuah, tidak berlaku persengketaan, pergaduhan, tidak berlaku kata mengata di antara satu dengan lain, tidak berlaku perzinaan, tidak berlaku perampasan harta orang lain yang tidak ada hak, dan juga tidak ada berlaku penganiayaan dalam rumah tangga. Dan umat manusia akan hidup aman tentram sebagaimana pada zaman hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan awal para sahabat. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian, beberapa ciri-ciri syariah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi dan rasul-rasul dan diikuti dengan peraturan-peraturan agama yang dinamakan syariah itu. Ya, kerana apa tuan-tuan? Untuk membentuk akhlak peribadi manusia ini supaya ia menjadi baik. Apabila manusia penghuni dunia ini baik semuanya, maka dunia juga akan aman tenteram. Dan Allah tidak akan menurunkan lagi bala bencana, dan Allah tidak menurunkan lagi apa-apa yang mudarat untuk kita manusia, wabak penyakit seperti COVID-19 dan sebagainya. Maka Allah akan angkat kerana manusia semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian, saya rasa setakat ini saja ulasan saya pada hari ini, dan mudah-mudahan cerita ataupun kisah tentang syariah Allah SWT ini, kitab-kitab Allah ini akan menjadikan hati kita tersentuh dan juga iman kita akan bertambah kuat, syariah kita, agama kita akan bertambah jitu dan bertambah dari hari ke hari, bertambah baik, akhlak kita juga bertambah baik. Jadi mudah-mudahan ianya menjadi manfaat kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian. Andainya berlaku kesalahan-kesilapan dalam penerangan saya tadi, maka saya mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan kemaafan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain, dan kepada tuan-tuan para pendengar sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.